Assalamualaikum, salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam video ini saya akan bercakap mengenai belajar agama. Apakah kita boleh belajar tanpa menguasai bahasa Arab? Boleh baca sikit-sikit itu saja. Apakah mencukupi untuk nak belajar agama? Ya, sebenarnya nak belajar agama khususnya belajar furudul ain, fardu ain dan hukum-hukum bahakam yang sudah muktamad berada dalam kitab-kitab fiqh serta pelbagai qiyam ad-diniyah, nilai-nilai agama boleh. Tidak masalah. Tapi yang perlu adalah kita memperbaiki. Kalau dalam hal fardu ain, masalan apa yang kita perlu ialah membaca ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Fatihah dan surah-surah kecil lain dengan bacaan yang betul. Walaupun kita tidak faham maksudnya, tidak mengapa. Tapi kita sentiasa belajar, membaiki bacaan dulu. Bacaan Al-Fatihah itu betul, bacaan Suratul Ikhlas itu betul, dengan tajwidnya, dengan makharij huruf, tempat keluar hurufnya, dengan betul. Kemudian kita belajar pula, belajar maksud Al-Fatihah, maksud Suratul Ikhlas dan lain-lain, maksud ayat-ayat Al-Quran itu. Kita buat macam tu. Begitu juga hal-hal hukum hakam yang sudah muktamad, telah disepakati oleh para ulama. Tak kiralah berkaitan dengan hukum hakam sembahyang, hukum hakam puasa dan lain-lain ibadat, ataupun berkaitan dengan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara umumnya. Kita boleh belajar daripada kitab-kitab Jawi, daripada buku-buku dalam bahasa Melayu yang begitu banyak sekarang ini, sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Patani, di Brunei dan lain-lain. Kita boleh melakukan perkara itu. Satu lagi yang boleh kita lakukan yaitu tentang al-qiyam ad-diniyah, yang sebenarnya merupakan nilai-nilai agama yang universal, bukan sahaja berada dalam agama Islam, bukan sahaja wujud dalam agama Islam, tapi juga wujud dalam agama-agama lain. Perkara ini adalah boleh kita belajar dengan mudah. Qiyam ad-diniyah, nilai-nilai agama ini adalah boleh kita belajar dan boleh kita memberi penjelasan dengan pandangan kita tentang kebaikan, al-khair, tentang kebaikan, tentang al-haq, kebenaran, tentang al-adalah, keadilan atau al-adl. Ini boleh. Tidak masalah. Sebaliknya jika seseorang itu mau menjadi pakar dalam bidang agama, pakar dalam bidang hukum syara, perlu faham nas Al-Quran dengan betul, perlu faham nas hadis dengan betul, dan perlu faham juga kitab-kitab ulama yang begitu banyak sekali. Dan ini sudah tentu perlu kepada bahasa Arab dan menguasai pelbagai ilmu bahasa Arab. Bermula daripada ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu syair dan lain lagi, berserta dengan pelbagai ilmu agama, ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, fiqh, usuluddin dan lain-lain. Ini semua pasti ilmam, pasti masak dengan segala peralatan untuk menjadi seorang pakar dalam bidang agama, dalam hukum syara, sama ada orang itu merupakan seorang ustaz, seorang ulama ataupun seorang guru. Dan ini adalah perkara yang amat sukar, bukan mudah bagi orang kita. Okey, kesimpulannya, belajar agama tanpa bahasa Arab boleh, iaitu tentang furudul ain, fardu ain, hukum hakam yang sudah muktamad dalam mazhab fiqh, dan lain-lain perkara, lain-lain isu yang sudah dimuktamadkan, tidak masalah. Begitu juga membincang tentang qiyam ad-diniyah, nilai-nilai Islam yang universal. Ini adalah boleh kita belajar, kita bercakap, memberi penjelasan, tapi hanya satu, janganlah anggap kata yang engkau pegang itu, yang saya pegang itu adalah yang muktamad, sebab orang lain mungkin mempunyai pandangan yang berbeza, pendirian yang berbeza. Kita boleh pegang sebab untuk diri kita, orang lain boleh pegang ikut apa yang mereka faham. Perkara yang sama dalam perkara yang sama. Okey, saudara-saudari semua, setakat ini saja saya boleh memberi penjelasan mengenai belajar agama tanpa
memahami bahasa Arab. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.